Yang kedua, Tuhan buat dah orang tua-tua main tak? Laibung main kau orang tua-tua main dia. Main dang. Tak. Main dang. Nah, duduk saja dah pecing dah. Main catur. Gi sejik dah gi kat dah hati baru gi. Main catur dulu. Nah, bukan salah tapi siapa dak semayang main dang. Siapa dak tahu ke anak bini, siapa dak alik rumah. Nak. Main burung. Angguk burung. Burung angguk dia balik. Nampak tak? Nak. Kau main suara belalang. Nak, kau tunggu ke burung layang, banyak jenis mainan. Kau tak masuk dalam kategori sokang. Walah wong dan hiburan. Semua ni tidak haram, tetapi bila lalat jadi haram. Nak. Macam kata harta lah. Harta tak haram. Tapi bila alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum telah melalaikan kamu at-takasur, iaitu membanyakkan harta benda. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk dalam lubang kubur. Carinya ke harta nak suruh banyak tak? Maka begitu juga dengan walahun, iaitu hiburan. Muzik, nyanyian, tarian, karaoke, kengpok, Gangnam. Nampak tak? Kebanyakannya melalaikan. Maka berpada-padalah dengan hiburan. Muzik, jangan siapa lala. Nyanyian, jangan siapa derhaka kepada Allah. Wazinatun, dan perhiasan. Iaitu mencantikkan apa yang sudah ada. Beli kereta comel dah ni. Wiba keluar daripada kilang Pro 2. Wah, alik di rumah tepik bini tengok. Abang, kereta baru, sayang abang. Bini tengok wiba sayang abang dah. Rapuang punya auta. Dah puas hati, comel dah tubik kilang. Wagi kedas mula. Bubuh leh. Tak. Tarik daripada belakang sampai depan leh. Tu masuk zinah pula. Bagian nak comel. Aksesoris. Tak. Nak lawa lagi. Depan tukar grey. Nak okay, ni tukar grey depan. Tak mau nampak wiwang. Awak nampak macam Audi sikit. Inilah, ini baru barang ni 800. Bau. Tengok kosong pula dekat tok minyak. Tengok tadi sebuah pakai tapel lawa gak dia buat gambar orang kecing kat minyak. Cari stiker pula kambing dah awak kape. Pak Ria pula mampu buat gambar orang kecing. Gi isi minyak tu tengah jangan tu. Bangla baru kerja. Nak kecing. Jadi ingat ke tempat kecing situ, buka kecing. Jadi tak ada arah. Benda ni nak oboh. Oboh batal pula dalam kereta. Siapa nak gostang pun tak nampak dah. Langgar habis ngetong air. Apa-apa. Lindung batal. Dah batal galek ibu. Batal kepek ibu. Kotak tisu pula. Kayak gini mangganya. Napis satang boh lah ke lah kereta ni. Nak main dengan nak kereta sama banyak. Pasal tengok orang buat lawa kok buah batal galek belakang. Nak padahal nak suruh cermin besar belakang. Tapi biarlah luah. Jadi senang kita nak gostang. Jadi main perhiasan. Tak puas hati pula ni. Comel dah ni wajah ni. Tapi spoiler pula dah. Cari RM400. Upah cak 60. Masuk spoiler pula. Faham? Siap. Boleh atur kitab belakang. Macam robot kitab spoiler. Tak puas hati lagi. Tambah hak tu, tambah hak ni, tambah hak ni. Tukar steering pula. Lapik pula dalam bubuh beledu pula. Pada duk main gitu saja, sejik dak gi. Tu laki bining bagian sobek diri dia. Rata, gelang, subang. Tak apalah. Halal pada syarak. Orang pakai mah
Laki tukang bayar, bini tukang tunjuk. Nak asalnya pakai dak pakai setarang depan laki. Duk di rumah cabu. Hang balik lagi tengok bini kita. Gelang dak pakai, subang dak pakai, apa benda ni dak pakai belaka. Kembang gantung gitu hati angin. Wa tafakhurum bainakum, dan berbangga-bangga di antara kamu, badi menyombongkan diri. Ni wak nikah anak 2 ekor lembu. Kita wak 2,5. Ni wak 3 piko. Bang kita besar kali bang. Wak lain tak macam kita. Badi berbangga-bangga dah pula. Tu buat kad raya 6% keping, dia buat 8%. Kad raya pula, kad nikah. Ni buat RM1 3%. Tu buat RM2 terus. Order daripada planet Marih. Faham tak? Buka tubik lagu terus. Ada orang boleh tanding. Ni buat bekas telur tisu tu kata dak main tisu-tisu bawah. Bubur dalam bekas bako. Ni bako 8% ni bako RM1 3. Ni bako RM2.8 terus. Berlawang-lawang. Ni wak 3 kanopi, kita wak 4 kanopi. Belawang. Ni tukar tangga mozek, kita tukar tangga pasang tai. Allah tidak sekali membujul lalu melintang patah. Tu katok seming dah pecah wak kabinet baru, dia buat kabinet baru. Lepas tu dia duduk saja pula benda ni nak buat lagi. Siling. Wak siling pula. Faham tak? Siling kapur pula. Berlari-lari 3 tekak tengah rumah dia siling aja ada 3 keduk. 3 keduk tengah tu buah kipas. Kipas tu ada lapu pula di kipas. Pakai tarik tali gitu. Dak tidur malam mak tengok siling. Anak tu mak tidur lah mak. Apa lah? Secara korang nak tengok. Wah siling aku. Kelah siling aku. Ada orang lawang lah siling gini. Anak kabar raya mak duk tengok ke siling lagi apa lah. Aku dekat kopak lagi. Cara apa mak mung gila babi. Allah bagi ada padang gitu. Tak. Padang habis gitu saja. Tukang raya apa? Nak setuju semua. Boleh ni Cik Mak kita nak suruh pecah dapur. Bagai tukang. Tak bagai apa piti masuk bawah. Tak ada tukang kata tosah. Pasal molek lagi dapur ni. Tak molek. Pecah. Katuk kepala tukang tetek. Berbangga-bangga wa takasurung fil amwali wal aulad, dan memperbanyakkan harta benda dan anak pinak. Badi banyak harta. Hak ni lah banyak nyakit orang tak berapa sihat. Yang obat dia tak ada, dia hospital swasta dan hospital kerajaan. Dia dah ada cari esok di klinik hak paling mahal dalam Malaysia. Sakit apa mak cik? Sakit ni dah jadi dak sudah sama mak cik pada dak belawang orang sebelah mak cik je. Jadi tukar pagar kita buat pagar ibu pintu pagar kita buat pintu pagar jadi nak akan pay gua ni. Doktor dah tak ada. Obat dia orang ngajar sejik surah tu. Pergi jaga orang mati, tengok orang mandi mayat. Tu obat dia. Dalam ayat di atas begitu jelas sekali mana orang yang hidup hanya berdasarkan kepada 6 perkara tersebut, maka itulah yang dikatakan hidup di dunia semata-mata. Maka golongan yang berpegang atau bersikap demikian menurut pandangan Islam adalah merupakan manusia yang paling rugi dan akan menyesal di akhirat nanti. Walhasilnya adalah kita faham baik-baik, bermain tidak haram, sokan tidak haram selama mana kita jaga sempadang dan peraturan. Islam adalah ad-din. Ad-din adalah the way of life, cara kita hidup. Hidup ni macam-macam. Makan cara Islam. Apa lagi hidup? Jual beli cara Islam. Benda lagi hidup. Kerja ikut peraturan Islam. Benda lagi hidup di dunia. Bersokang cara Islam. Muzik jangan langgar peraturan Islam. Nyanyian, hiburan jangan sampai Islam kata haram. Cari piti dan sebagainya, riadah, bersuka, berhibur, makan angin, cari harta, bekerja, beli anak dan sebagainya, jangan sampai langgar peraturan. Maka datanglah agama sebagai peraturan, bukan menghalang tapi mengawal.
Maka semua sekalipun perhiasan diharukan pada syarak, jangan sampai berbanggakan diri atau berasa sombong. Begitu juga dalam bab kita bersama-sama dengan masyarakat saling merendah diri. Begitu juga kalau kita tambah harta kita tidak salah, tambah anak lagi-lagi pula dipuji syarak. Tapi jangan itu sahaja, biarlah ada bekalan akhirat dalam perjalanan kita balik bertemu dengan Allah. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan pula. Kita tidak perlu cuit baru seorang untuk jadi imam. Bagaimana sekiranya orang yang nak ikut dia itu ramai, sebab takut dia tak perasan telah jadi imam dan makmum lain tak dengar setiap gerakan yang dilakukan. Jawabnya, tak ada masalah pun. Kita hanya duduk di belakang dan niat menjadi makmum. Perasan tak perasan, bila makmum wajib kena ikut imam. Faham lagi? Itu saja. Jadi dia tak perasan orang ramai. Dia ingat ke 8 orang je ikut dia. Rupanya 8,000 orang. Maka dia baca perlahan. Tak ada masalah dah. Sebab orang yang belakang, walaupun tak wajib tengok imam. Orang belakang wajib mengetahui pergerakan imam dengan melihat orang yang di hadapan. Itu saja. Soalan seterusnya, ayat Quran terdapat pada kertas memadai ke tak dengan sekadar liquid, dikhawatiri terjatuh, terpijak dan lain-lain? Adakah berdosa juga jika terpijak? Tak faham. Ayat Quran yang terdapat pada kertas memadai ke tak dengan sekadar liquid, dikhawatiri terjatuh, terpijak? Adakah berdosa jika terpijak? Jawabnya, tak berdosa kalau kita terpijak Quran. Yang berdosanya kita tengok Quran atau kertas Quran ada atas latar yang akan dipijak, kita tidak alih. Kerana pada masa itu wajib hukumnya alih. Orang yang lalu kediam terpijak tidak berdosa. Jadi kalau kita liquidkan, maka dia tidak lagi menjadi Quran. Hilang hukum Quran. Saya duduk Gom Padok, lepas garik saya pergi sembah bandar, nak pergi KL. Adakah dengan keluar mukim itu saya boleh qasar isyak? Boleh dah. Duk Gom Padok nak pergi KL, naik bas di Tanjung. Sampai di Tanjung orang bang maghrib, dia boleh jamak qasar dah di Tanjung tadi. Kerana keluar daripada mukim Gom Padok. Artis dan penyanyi yang telah bertaubat, adakah dia masih lagi menanggung dosa atas cerita atau lagu yang dinyanyi, yang dilakonkan dalam keadaan tak tutup aurat? Cerita masih tersebar, disiarkan dalam radio dan TV. Kena tanggung dosa ke tidak jika dia telah bertaubat? Bagi orang yang melakukan dosa, yang dosa ni itu dirakamkan untuk siaran, maka ditambahkan syarat-syarat taubat setelah 3 syarat, iaitu mestilah dia beritahu kepada pihak yang berkenaan bahawa dia telah bertaubat, dan jangan disiarkan lagi apa-apa gambar-gambar dia semasa dia lara. Faham lagi? Setelah daripada itu, jika disiarkan juga, dia tidak lagi berdosa. Yang menyiarkan itulah yang berdosa. Faham tak? Sama macam kita ada gambar orang yang tak tutup aurat. Tuan dia kata, jangan siar dah gambar aku dalam Facebook, aku taubat dah ni. Kita pergi siar juga. Tuan dia tak berdosa. Tuan dia hanya berdosa masa ambil gambar itu tidak tutup aurat, masa berlakon. Sekarang dia sudah bertaubat. Faham tak lagi? Cuma kita duduk dalam negara sekular. Kita tengok, bila ada artis atau pelakon yang telah bertaubat, maka filem-filemnya masa dia belum bertaubat akan segera ditunjukkan pada khalayak ramai, seolah-olah nak memalukan dia. Betul tak? Nanti tengok bila artis ada yang kembali berhijrah, orang akan hubung gambar dia masa dia belum hijrah. Gambar tak tutup kepala, gambar seksi dan sebagainya. Ni memang negara sekular. Gitulah. Walaupun orang Islam yang handle, tapi tangan-tangan fasik yang jaga siaran-siaran, dengan arahan pula daripada orang-orang yang sudah sememangnya fasik. Orang dah bang Zuhur, saya siap nak salat. Masa itu saya sangat letih, saya nak berehat. Dah tidur, bangun-bangun asal dah gana kira tu. Dia nak semayang Zuhur, dak agilah. Zuhur pukul 1, dia nak semayang pukul 2.30 kat lagi, pasang ngatuk sangat. Lepas ngatuk sangat, maka tertidur lama. Bangun tak bangun, orang bangsa kejut. Adakah dia berdosa? Jawabnya tidak berdosa. Kerana ada azamnya untuk semayang dalam waktu Zuhur, tapi tertidur. Yang berdosanya lagi ialah dia dah sudah penghujung waktu Zuhur,
dan dia nak tidur lagi, akhirnya habis baru berdosa. Faham lagi? Begitu juga ulama kata, jika sampai masa waktu untuk solat, kita nak solat tapi mengantuk sangat, afdal solat atau tidur? Jawab ulama, afdal tidur dulu sekejap, supaya sekali lagi cerah mata kita lepas tidur, solat dalam keadaan tak mengantuk, dengan syarat waktu masih lagi luas. Soalan seterusnya, jual beli dengan orang munafik guana harus sah jual beli sebenarnya dengan orang kafir? Mati pakai jubah, mati dalam iman ke tak? Tak. Soalan seterusnya, seorang wanita jumpa bomoh dapat ratang melihat salah rumah tangga. Bomoh minta wanita ni meniatkan menukar nama suami secara rahsia kerana nama suaminya tidak serasi dengannya. Adakah ini benar? Jawabnya tidak benar, melainkan jikalau diberitahu kepada suami akan hak-hak, akan beberapa perkara oleh orang-orang yang bijak pandai supaya menukar nama suami, dengan sebab ada kaitan dengan tabiat-tabiat yang tertentu. Dalam masalah tukar nama, Nabi pernah menukar nama beberapa orang dalam sejarah. Nabi tukar nama, dan Nabi suruh tukar nama. Dan memang berlaku ada budak yang tak sekong dengan nama, ada orang tua-tua suruh tukar nama, jadi sihat walafiat. Nama pun jangan main-main juga. Ada kaitan dengan tabiat diri. Cuma kalau nak tukar nama suami itu, betul ke tak dakwaan sebagaimana yang dikatakan oleh bomoh? Apa kaitan nama dengan perangai ni? Takut suami itu molek, disuruh tukar nama. Kadang-kadang mainan nama ni mainan daripada benda yang tidak ada sandaran yang sahih daripada adat-adat yang dibenarkan pada syarak. Jadi nak tukar nama suami, kabul suami awak ni jadi bekeng sakmo apa semua, tengok-tengok nama api neraka suami, maka kata ulama hendaklah ditukar nama. Tu lain. Masalah kerak kentut, saya ada baca ustaz, khabar golongan yang daimul hadas. Maksudnya guana, saya kentut pas cerah. Ini saya ketuk kan ya. Jawabnya, katakan masa itu 1 jam waktu subuh, dan dia ni kentut bukanlah 1 jam, tetapi adalah 10 minit atau 15 minit dia tidak kentut, maka masa itulah digunakan untuk semayang. Faham? Satu lagi kes, tidak ada masa, melainkan dia ketuk sama seminit 40 kali. Lepung, legum, lepak, belepung, pelepek, pupak, pok, ketuk sama, maka dimaaf pada syarak, tidak batal wuduk, sah semayangnya, kerana tidak ada lagi ruang untuk dia solat. Soalan seterusnya, soalan seterusnya, kelebihan berselawat pada Nabi iaitu terlepas daripada perhisaban yang rumit. Betul, siapa yang berselawat kepada Nabi, maka Nabi akan kenal dan beri syafaat kepadanya di hari kiamat. Syafaat Nabi ni banyak. Di samping syafaatul uzma, ada syafaat meringankan hisab. Faham tak? Jadi carilah kelebihan hisab kita itu tidak diketatkan oleh Allah, bukan dengan harta kita yang banyak, dengan berselawat banyak kepada Nabi. Tu cara kita nak rapat dengan Rasulullah. Orang yang paling banyak, orang yang paling rapat. Maka orang yang banyak selawat pada Nabi, Nabi beri syafaat pada hari kiamat. Maka dimudahkan perkiraannya, amalnya, harta bendanya di padang mahsyar. Kena tidur dulu, kena buat tahajud, ya, disyaratkan tidur dulu. Soalan seterusnya, apa hukum baca surah dalam solat? Kita ulang 2 kali. Contoh surah Al-Qari'ah, dengar CD, dia ulang ayat kedua yang terakhir. Hukumnya harus ulang ayat. Adakah hari dilarang potong kuku dan rambut? Hari apa pula?
Adakah hari yang dilarang potong kuku dan rambut? Ada. Yang pertama, orang yang nak masuk korban, bila masuk 1 Zulhijjah, dia dilarang potong kuku, rambut dan bulu-bulu badan. Sampai kepada lembu dia tu disembelih. Sama ada sembelih hari pertama, kedua, ketiga, kut pandai. Start pada 1 Zulhijjah. Larangan itu makruh saja, bukan haram. Dua lagi larangan, iaitu haram. Ketika orang itu ihram haji dan umrah. Yang ketiga juga haram, dipotong kuku, rambut, bulu-bulu badan pada mayat ketika dimandikan. Soalan seterusnya. Adik saya wasiat, kalau dia mati, dia nak menderma seluruh organ badan kepada orang lain. Saya tak setuju. Jawabnya, tidak boleh lagi kita dermakan badan kita, kerana kita telah balik menjadi milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kerana itulah Syekh Mutawali Asy'arawi rahimahullahu ta'ala mengata, bila kita hidup, kita memiliki diri kita, dan bila kita mati, serah segala-galanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu juga Nabi kata, sakitnya mayat jika dikasari, apatah lagi dibelah, dicabut jantung, cabut mata, cabut kulit, cabut tulang dan sebagainya, maka bertepik menolong dah dia kat gigi. Budak-budak tak tahu benda lah ni. Dah? Dia buat macam nak derma tayar basikal dia. Mengenai darah istihadah, adakah perlu ambil wuduk? Jawabnya, ya, perlu ambil wuduk. Jikalau wuduknya tidak batal sekalipun setelah dia semayang fardu sekali, jika darah istihadahnya keluar. Ada pun perempuan yang istihadah tapi pada masa itu tidak keluar istihadah, maka tidak batal wuduknya walaupun telah mengerjakan sekali fardu. Soalan seterusnya. Kalau kita tak tahu syarat sah bersuci, sah tak bersuci kita? Sah jikalau kita patuhi syarat-syarat tersebut. Contohnya, syarat sah bersuci mestilah dengan air mutlak. Tapi dia tak tahu pun wajib bersuci dengan air mutlak. Tiba-tiba dia pergi bersuci dengan air mutlak, sah tak? Sah lah. Yang tak sah ni bukan tak tahu cara bersuci dengan syarat bersuci, tidak mengikut syarat-syarat tersebut. Cuma pada ghalib, bila dia tidak tahu syarat, maka dia akan langgar syarat-syarat. Itu saja. Dah? Soalan seterusnya. Kita ada 15 minit lagi. Adakah tuntutan belajar Quran itu sama seperti tuntutan belajar fardu ain? Belajar Quran, boleh baca Quran 30 juzuk, iaitulah fardu kifayah. Mesti ada dalam mukim itu orang yang boleh membaca kesekalian ayat-ayat dan surah Quran. Ada pun tiap individu fardu ain ke atasnya untuk boleh membaca surah Al-Fatihah sahaja. Lebih daripada itu jadi sunat. Faham tak? Sunat yang sangat dituntut. Rugi kalau kita tak pandai membaca. Kita baca tak sedap, tak rugi. Kita baca tak belagu, tak apa lagi. Tapi tak pandai nak baca. Bila kita tua lagi, puas duduk saja nak baca Quran, tak boleh. Lepas tu duduk terkebir-kebir gitu lah rumah. Anak tak balik dah, duduk Pulau Pinang seorang, duduk Kuala Lumpur seorang. Cucu balik awal dah, tak lagi dah. Raya baru tengok tok. Tengok tok ki terkebir-kebir gitu. Tok duduk bawah rumah, duduk cabut tubuh, duduk tindah kutu. Tok ki duduk atas rumah nak baca Quran, tak pandai. Gak duduk lenggak tengok atap bilang cicok. Tak? Akan rugi tu. Masa ni senang belajar, orang mengajar ada, belajar di Quran, belajar di surah sejid ada, belajar peseng jahama ada, peseng apa ni lah baru ni, Iqra' pun ada. Belajar dengan internet pun senang lah ni. Belajar dengan CD pun ada. Hak buka kelas sewa atas bangunan pun banyak. Mudah tu. Tersalah beri daging korban pada orang kafir, adakah tidak sah? Sah. Bukan tak sah. Beri daging korban pada orang kafir bukan terlibat dalam bahagian sah. Cuma larangan saja. Korban tetap sah. Kampung saya daging korban bagi lapang. Molek mazhab ayah ping.
Saya tak setuju sebab saya dengar ustaz kuliah dah, tapi semua yang lain tak patah pun. Jadi terpaksa rela yang ikut. Perbuatan bagi lapang adalah haram. Faham tak? Dan beri kepada tukang lapar dan tukang sembelih juga haram. Berdosa besar tukang sembelih dan tukang lapar makan, wajib kena atur semula atau dibayar dengan harga jika telah dimakan atau dijual. Ini fatwa ulama'-ulama'. Yang bolehnya beri kepada tukang lapar dan tukang sembelih hadiah macam orang lain retek. Maka diharukan pada syarak. Bagi lapang haram. Tidak ada mana-mana mazhab kata boleh lebih daripada 7. Dan mungkin mazhab Ayopeng pun tak buat juga lapang. Dengar khabar di Besuk itu masa Ayopeng ada, dia buat 7 juga. Kita jadi 8. Soalan seterusnya. Bagaimana kita nak kemanisan dalam bersolat? Pertama sekali, makanan kita jangan haram. Yang kedua, ikhlas kerana Allah. Yang ketiga, jaga mata daripada melihat yang haram. Kalau semayang cak ayang, macam mana nak rasa manis? Memang mula-mula cak ayang, tapi akhirnya kita latih akan jadi cak naga. Takkan nak cak ayang sama. Apakah duty stamp itu adalah cukai dan apakah itu dibenarkan dalam syarak? Asalnya cukai diharamkan oleh Islam. Kemudian ulama'-ulama' Kediang mengharuskan cukai-cukai yang tertentu saja untuk mendapatkan keseimbangan pungutan balik daripada tempat-tempat yang diberi, seperti diberi tempat berniaga kepada setengah-setengah keadaan, maka diharuskan pada syarak. Atau dikutip cukai pintu dengan syarat dengan apa? Dengan tujuan untuk menjadikan sebagai upah pekerja-pekerja yang membersihkan bandar dan sebagainya, tetapi dalam keadaan tidak menzalimi akan rakyat. Apakah hukum pakai jersey bola? Jersey bola boleh pakai. Dah kata haram tu pakai lambang salib. Jadi kalau lambang salib ada, tak kira jersey bola, jersey pipong, jersey tenis, jersey hoki, jersey main dang, haram belaka. Tetapi kalau kecil sangat salibnya halus, maka dimaaf pada syarak kerana tidak nampak pada mata yang kebiasaan yang haramnya, sebab kita mengiklankan syiar agama lain. Iaitu seperti lambang salib. Banyak lagi sekarang ni. Dan yang terbaru, kelab Portugal nak membuang lambang salib, kerana menghormati orang-orang Islam. Tengok Portugal hormat ke orang Islam, buang lambang salib pada logo kelab bola dia. Kelab bola Portugal ni mana hebat dengan kelab bola orang Tape. Kalau nak kira tak. Ada lihat nak ra'ikan orang. Jadi orang duk bunyi sangat, siapa dia rela buang. Apa gitu semua kan mudah kan tu. Jadi bukan kelab Portugal tu haram pula pakai baju ada lambang salib tu. Begitu jugalah bukan kelab baju-baju sokan pun haram juga. Kadang-kadang baju polo jaga sikit. Baju polo tu kan baju hacker, setengah tu ada lambang cross. Bukan kita nak marah belawar. Kita kata tak boleh, dia kata deki tu. Dia tak ada, dia akan jubah mak. Kan deki pada. Tolong kabar. Ada ustaz muda khabar tiada jihad di Palestin kerana bilangan tentera musuh lebih ramai di bilangan tentera Hamas. Jadi baktulah orang bodoh makanan orang cerdik. Waktu kita bila belajar agama, dengar tahu dah bodoh. Padahal dalam Islam, dalam kitab-kitab bab jihad, tidak ada yang mengatakan bahawasanya maknanya bila tentera lebih ramai daripada kita, tak payah berjihad. Yang adanya taklah wajib berjihad jika tentera musuh 10 kali ganda lebih besar daripada kita. Faham tak? Kalau tentera musuh itu 1 juta orang dan tentera kita 100,000, wajib jihad. Faham? Tu saja. Bukan maknanya bila tentera musuh lebih lagi daripada tentera kita, daripada 10 kali ganda, tak payah berjihad.
Maknanya teruskan jihad jika ada sokongan-sokongan dan bantuan. Faham tak? Ni dok. Tujuan perkataan ini untuk membatalkan jihad di Palestin. Ini jelas satu kebodohan yang paling bodoh daripada lembu yang paling bodoh dalam pertandingan lembu bodoh seplanet dunia ini. Faham tak? Jangan cuba nak membodohkan orang ramai ketika ulama dan kitab-kitab masih banyak di pasaran dan di rumah alim ulama. Tak? Soalan seterusnya, jadi 4 minit lagi. Isteri mengandung selalu mutah, keluar ditekak dan telang semula. Apa hukumnya? Isteri mengandung selalu mutah. Itulah pahala orang perempuan beranak. Bukan beranak saja, dia mengandung tu pahala dah. Kerana mengandung itu musibah. Lawyer, sakit beti, sakit lutut, sakit perut, demam, sakit kepala, betul tak? Laki ada tak lawyer gitu? Ada bila bini mengandung laki mutah ada tak? Tak. Maka bila mutah, tak payah tanyalah bab mengandung semua orang. Apa yang termutah ditelang semula haram kata ulama, kerana dia najis. Perut kita ni ada taki indah water dalam. Macam gelas ni. Air tu perut kita. Dalam perut kita ada cecair, iaitu najis. Bila makanan sampai kepada perut, maka tersentuh dengan air najis ni, keluar balik dinamakan mutah. Makanan itu mutan najis, bercampur dengan najis. Situ haram. Tak? Tapi tertelang tak apa. Tak? Makanan yang masuk dalam dada, kok mulut, kok tekak, sampai dada, tak sampai perut lagi, keluar balik tidak najis, kerana tak sedang sentuh dengan perut. Sebab tu dia jadi najis. Walaupun comel lagi, dia makan apa benda katakan bunga deriang sekeping, tak gigit, dia telang sutir. Tak? Masuk molek je, keluar molek je, tapi kena sikit blender. Jawabnya kena air perut, najis. Apa hukum hantar anak belajar muzik? Jawabnya, sebaik-baiknya jangan. Kerana takut tidak dapat dijaganya untuk mematuhi hukum-hukum syarak. Adapun alat muzik yang memang tidak ada khilaf pada haramnya dan harus, maka diharuskan. Seperti doping, iaitu kalau kita gak rebana atau kopang. Ini yang memang tidak ada khilaf di kalangan ulama. Dalam hadis yang sahih disebut, dibenarkan. Maka kalau anak dia pergi belajar kopang, main masa orang marhaban, tak ada masalah. Takut alat-alat muzik yang dipertikaikan. Jadi kalau dia itu tahu hukum syarak dah lain, dia boleh jaga. Tapi kalau anak yang masih kecil, lara mahir dengan muzik, akhirnya muziknya itu melarakan dia, itu kita takut. Jadi haram tu bukan haram mutlak. Maka syadduz zara'i, nak tutup pintu kerosakan, sebaiknya tak sah kalau alat-alat muzik yang dipertikaikan tentang harus atau haramnya. Ikat peranakan sebab takut jejas kesihatan, boleh. Bahkan kalau kata tabib atau doktor, kalau dia mengandung boleh mati mak dia, mudarat nyawa dia, maka boleh ikat dan potong terus peranakan sampai akhir hayat tidak beranak, hukumnya harus. Adapun yang sehat, maka hukumnya haram dipotong peranakan atau diikat mati kerana nak menjarangkan anak. Adapun ikat sementara kemudian boleh dibuka semula, hukumnya harus jika niatnya menjarangkan anak. Tapi kalau takut tak cukup makan, jadi haram atau syirik. Kerana Allah bukan tanggung anak kita saja, Allah tanggung semua anak yang ada dalam dunia. Anak kita, anak kawan kita, Allah tanggung kau. Anak orang dalam Terengganu, anak orang dalam Kuala Lumpur, anak jin Allah tanggung. Anak katu, anak belalang, anak kuda belang, anak rimau, segala jenis anak Allah belaka yang jaga rezeki. Jangan sok masa rezeki. Soalan terakhir,
pada malam ini. Seorang remaja sudah bertaubat, tapi satu saat nafsu dia tak boleh kawal, telajak. Jadi dia tengok benda lucuh. Adakah Allah ampunkan dia? Jawabnya tidak. Kalau lepas pada tu dia tidak bertaubat. Dosa yang lepas dia telah bertaubat, sungguh-sungguh Allah ampun. Dosa yang akan datang dia kena bertaubat pula. Sebab tu hidup kita sebagai orang mukmin ini, sentiasalah kita bertaubat bila saja kita lalai dan melakukan dosa. Allah marah sangat kalau kita buat dosa, dan lebih lagi marah kalau tidak mahu taubat. Faham? Marah tidak taubat lebih besar daripada marah melakukan dosa. Kerana seolah-olah kita anggap Allah ini tidak boleh mengampung. Mendoakan orang lain adalah salah. Tolonglah jawab. Doa ke orang lain tidak salah. Bahkan Nabi pun suruh kita berdoa ke orang lain. Cuma isu orang panah dia ni, doa yang tidak baik. Maka doa ni yang pertama sekali asal-asalnya doa yang baik. Nabi kata jangan doakan yang tidak baik. Doa minta benda haram, doa minta terbakar rumah orang dan sebagainya. Itu asal. Kemudian ulama pula mengupas. Jika orang melakukan kezaliman kepada kita, maka ada dua jenis doa yang kita boleh doakan. Yang pertama doa hidayah. Moga Allah beri kesedaran dan dia kepada dia supaya dia insaf dan bertaubat kepada Allah atau memulangkan hak yang dia buat zalim. Itu doa yang pertama. Hukumnya doa ini afdal, lebih baik. Ataupun doa yang harus, iaitu dia doakan Allah turunkan bala ke atas orang yang melakukan kezaliman tersebut, dengan syarat janganlah lebih bala daripada dosa. Jangan lebih sangat, tak boleh. Orang maknanya budak-budak kat rumah dia mari curi selipar dia. Selipar Jepun je, Angry Bird. Dia pun doa, ya Allah Tuanku, memapuhkanlah budak ni langgar di lori minyak dan seluruh isi keluarganya mati hangus terbakar belaka. Maka doa itu melampau batas, dilarang juga pada syarak. Dia doa biarlah setimpal. Kalau doa kepada orang zalim, memang ulama kata boleh. Pertama, sama ada doa yang terbaik, doa hidayah, atau doa dibalas oleh Allah supaya zalimnya itu terhenti. Bukan dengan niat dendam dan sakit hati. Doa supaya zalimnya itu terhenti. Kalau orang kata doa pada orang yang buat zalim tak boleh, perkataan ini salah. Kerana yang kata boleh ada keseluruhan ulama'. Cuma yang kata afdal doa hidayah. Orang mari rumah kita, rapak kita, bubur pisah tekak, bini kita melawang, ditikam, tubik perut bini kita. Anak kita seorang juga melawang, ditembak, tubik otak berkembu. Habis harta buat lari. Kita pun berdoa, ya Allah, membalahlah. Nampak? Tiba dibalalah peropok yang sangat zalim ini. Peropok pun dengar dia kena balik. Peropok kata tak baik doa gitu sesama Islam. Faham tak? Memang jadi gila habis orang. Memang tak percaya. Jadi kita fikir diri dengan akal yang waras. Doa yang terbaik adalah doa hidayah bagi orang yang berlaku zalim. Dan doa yang harus, doa supaya diturunkan bala setimpal dengan perbuatan, dengan niat supaya tidak ada lagi kezalimannya di atas muka bumi. Ada orang berkata dia tidak tolak hudud, tetapi dia sokong pemerintah sebab kebaikan. Jawabnya, memang kita lah dibenarkan menyokong sesuatu kerana kebaikan. Kita tidak dibenarkan menyokong perkara-perkara yang salah. Siapa yang menyokong suatu pihak kerana benda yang baik, maka teruskan sokongan. Cuma ingat, kalau orang yang memberi kebaikan kepada kita itu membuat benda yang tidak baik kepada agama dan akhlak, ataupun hukum hakam dan sebagainya, ataupun menzalimi pada sebelah pihak yang lain, maka kebaikan itu tidak menjadi alasan untuk kita mengharuskan memberi sokongan. Contohnya, orang nak buat masjid di kampung kita, maka kita sokonglah.
Tapi tiba-tiba dia nak buat masjid ni, dia nak ambil tanah orang secara paksa dan dia nak rapah duit orang untuk beli masjid dalam keadaan tidak diizinkan oleh tuannya. Maka haram kita sokong dia buat masjid. Faham tak? Walaupun dia tujuan nak buat masjid, pasal dia ada melakukan kezaliman di dalam masa nak membuat baik tersebut. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi